menerangkan apa itu kemahiran pandu arah dan navigasi. Okey, untuk pertama kali kita akan terangkan apa itu orientering. Dah tahu kan? Okey, orientering adalah satu teknik pergerakan di mana untuk mencari arah menggunakan kemahiran membaca peta dan kompas. Okey, selain menggunakan peta dan kompas, kita boleh menggunakan arah mata angin dan juga kita boleh menggunakan bintang. Okey. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syamil Ibrahim dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang warna-warna dalam peta. Okey, seperti mana yang kita tahu ada 6 warna dalam peta, iaitu hitam, perak, kuning, hijau, putih dan biru. Okey, kalau kita tengok warna hitam adalah ciri-ciri buatan manusia ataupun batu. Kalau perak adalah kontur ataupun jalan raya. Kalau kuning, putih dan hijau pula adalah keadaan tumbuhan. Kalau kuning tu maksudnya kawasan tu terbuka dan lapang. Kalau putih maksudnya kawasan tu berpokok tapi kita still boleh berlari. Dan kalau hijau, kawasan tu tak boleh nak lari tapi still boleh boleh redah atau jalan. Kalau warna biru adalah kawasan berair. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurfariza Kamaluddin dan akan menerangkan tentang maklumat peta. Okey, pertama sekali, maklumat yang diperoleh daripada peta dapat dibahagikan kepada dua. Okey, yang pertama, maklumat bingkai. Maklumat bingkai ini kita peroleh daripada luar gambar peta. Yang kedua pula ialah maklumat gambar peta. Maklumat ini yang menerangkan gambaran sebenar keadaan muka bumi dan kegunaan tanah. Okey, dalam aktiviti pandu arah, maklumat yang amat penting untuk kita ketahui dan fahami ialah bagaimana kita tafsirkan garisan kontur. Okey, garisan kontur ni pula menggambarkan keadaan rupa bumi sesuatu kawasan, sama ada ia berbukit, tanah rata, permatang dan sebagainya. Okey, kontur juga menggambarkan bentuk dan keadaan cerun. Jika keadaan kontur rapat-rapat, ini bererti cerun adalah curam. Kalau garisan kontur berbentuk V bermaksud lurah. Dan kalau bentuk U pula, maksud dia apa? Bermatang. Skala. Skala ialah nisbah satu unit sukatan di peta dengan satu unit sukatan yang sama jaraknya di atas permukaan bumi. Contoh skala peta iaitu 1:50,000 yang bermaksud 1 unit sukatan di atas peta bersamaan 50,000 kali pembesaran di atas peta. Garisan grid. Garisan grid ialah membahagi-bahagikan peta itu dengan garis-garis melintang dan membujur. Setiap garisan mempunyai nilai yang diwakili oleh 2 angka sahaja. Angka terkecil ialah 0 dan angka yang terbesar ialah 99. Tujuan garisan grid ini ialah membantu kita menentukan dengan cepat dan tepat tentang sesuatu lokasi. Terdapat dua arah utara sebenarnya, iaitu utara sebenar dan utara magnetik. Utara sebenar ialah tempat di mana semua garisan longitude bertemu. Manakala utara magnetik ialah kutub utara. Magnet ini tidak sama dengan paksi bumi berputar, iaitu berbeza sebanyak 11 darjah. Arah utara di dalam peta adalah merupakan arah magnetik utara yang ditunjukkan oleh kompas. Untuk mendapatkan arah utara di atas peta, seorang itu hanya perlu meletakkan kompas di atas peta sehingga jarak magnetik utaranya selari dengan tanda utara di dalam peta. Jarak ialah jauhnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Selalunya, seutas benang yang disertakan bersama jangka sudut boleh digunakan untuk mengukur di atas peta. Ini adalah cara yang paling baik dan pantas jika dibuat dengan cara yang betul. Sukatan jarak yang lurus di atas peta juga boleh diukur dengan menggunakan kayu pembara skil kompas dan menerapkan jarak mendatar dengan skala peta. Saya akan menerangkan tentang bahagian-bahagian kompas orientering. Yang pertama ialah base plate, iaitu plat tapak alutsina. Di
setiap sisi tegak base plate mempunyai ukuran pembaris dalam cm dan inci. Segitiga ini merupakan anak panah arah pergerakan. Bentuk bulat ini pula merupakan garisan melaras. Garisan yang mengelilingi bulatan ini dipanggil sebagai garisan indeks. Jarum merah ini pula merupakan jarum magnetik. Anak panah yang melekat di base plate ini pula ialah anak panah melaras. Di dalam bulatan ini pula terdapat garisan melaras. Lengkungan ini pula ialah skala deklinasi. Terusnya, mengukur bearing di atas peta. Bearing ialah arah sesuatu tempat atau objek yang dinyatakan dari titik rujukan yang lain. Bearing dinyatakan dalam unit darjah. Okey, jadi saya akan tunjukkan cara untuk mencari bearing dari titik A ke titik B menggunakan kompas orientering. Letakkan kompas pada garis penghubung di antara titik A dan B di atas peta. Pastikan anak panah kompas menghala ke arah titik yang hendak dicari bearing. Tanpa mengubah kedudukan kompas di atas peta, pusingkan dial sehingga utara kompas sama dengan arah utara peta. Jadi bacaan bearing diperolehi. Saya ingin kongsikan kepada anda cara mencari bearing objek di atas tanah. Pertama sekali, kita hendaklah berdiri menghala ke arah objek. Kemudian letakkan kompas di atas tapak tangan kita. Selepas itu, tentukan anak panah mara menghala ke arah objek yang hendak mencari bearing. Selepas itu, pusingkan badan anda perlahan-lahan sehingga anak panah mara betul-betul menghala ke arah objek yang hendak dituju. Tanpa membuat apa-apa perubahan, kedudukan kompas itu, pusingkan dial sehingga jarum kompas bertindih selari dengan anak panah kompas. Kemudian tentukan utara jarum kompas sehala dengan utara anak panah. Bearing kepada objek tersebut diperoleh pada bacaan di garis set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atikah binti Muhammad Jainal, nombor metrik di 2019-108-7697. Tajuk saya adalah menentukan kedudukan peta dengan menggunakan kompas. Pertama, peta diletakkan di atas permukaan yang rata. Kemudian, letakkan pula kompas di atas peta tersebut di mana anak panah kompas menghala ke utara peta dan selari dengan garisan unit timur di peta. Kemudian, pusingkan peta sehingga jarum kompas bertindih selari dengan anak panah kompas. Dalam keadaan sedemikian, peta diorientasikan sejajar dengan bumi. Bagi pengembara yang tidak menggunakan peta dan kompas, terdapat cara lain yang boleh digunakan untuk menunjukkan arah. Di antara panduan lazim yang biasa digunakan adalah matahari, bulan dan sungai. Yang pertama adalah matahari. Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Arah ini boleh diketahui melalui bayang-bayang. Jika kita dapat mengetahui arah barat dan timur, maka arah yang hendak dituju akan kita ketahui. Yang kedua adalah bulan. Bulan juga terbit di sebelah timur. Oleh yang demikian, dapatlah kita mengetahui arah mata angin dengan berpandukan bulan pada waktu malam. Yang ketiga adalah sungai. Air mengalir ke hilir. Selalunya di hilir sungai terdapat satu perkampungan. Oleh yang demikian, jika kita ke hilir sungai, kita akan jumpa dengan manusia dan dari situ kita akan dapat menentukan semula arah mata angin kita yang ingin